Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat trader. Hari ini kita nak belajar sikit asas lah. Ini pembelajaran asas untuk trader-trader baru memahami market structure, apa yang dikatakan sebagai market structure ataupun struktur market dalam bahasa Melayu dia adalah struktur market yang kita kena faham. Senang cakap, ini adalah asas kepada pergerakan untuk market, pergerakan market untuk pasaran saham ke, ataupun forex ke, ataupun apa saja indeks dan sebagainya. Kita kena faham bahawa bila kita tengok chart, bila kita buka chart, yang kita perlu lihat adalah market structure. Kita perlu tahu market structure ini terdiri daripada tiga market structure terdiri daripada tiga perkara atau tiga asas. Yang pertama kita dikatakan sebagai uptrend. Okey. Yang kedua adalah downtrend. Okey. Yang ketiga adalah sideways. Ini adalah ketiga market structure yang ada dalam apabila anda buka chart. Apabila anda membuat analisis chart, anda akan lihat ada tiga perkara ni je. Sama ada market berada dalam keadaan menaik, iaitu uptrend, market berada dalam keadaan menurun, iaitu downtrend, ataupun sideways. Uptrend ini juga, kalau lihat uptrend ini juga dikenali sebagai bullish. Manakala downtrend dikenali sebagai bearish. Okey. Dan ada dua, bullish tu menaik dan bearish itu menurun. Kita boleh lihat bagaimana keadaan market menaik dan juga menurun. Sekejap saya tunjukkan dia punya contoh dia. Sekiranya price berada di bawah, kemudian dia membuat satu kenaikan, kemudian dia turun, di mana penurunan ini tidak melepasi kerendahan yang ini, dan kemudian dia meneruskan kenaikan, dia break di sini, dia break paras tertinggi ini, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, dan kemudian dia naik, dan kemudian dia turun. Okey, di sini kalau anda lihat di mana price daripada bawah mencipta higher high, kemudian mencipta higher low, di mana low yang ini tidak melepasi low yang ini. Okey, jelas sekejap low yang ini dia tidak lebih rendah daripada low yang ini, dan kemudian dia setelah dia mencipta higher high dan kemudian dia break di sini, dia tembus, dia mencipta higher high kan, dan kemudian dia mencipta higher low, di mana low yang ini tidak lebih rendah daripada low yang ini, dan kemudian dia naik lagi, dia break lagi, dia mencipta satu lagi higher high, dan kemudian dia mencipta higher low, di mana low yang ini tidak rendah daripada low yang ini, dan ketinggian ini anda kena tengok ketinggian ini dia mesti melepasi ketinggian yang ini. Dia mencipta ketinggian lagi, tinggi lagi dicipta, ketinggian lagi, higher high lagi, kemudian dia membentuk low adalah higher low, di mana dia tidak mencipta, dia tidak lebih rendah daripada sini, dan sama juga di sini. Ini kita panggil dia sebagai uptrend. Okey, uptrend yang ini kita namakan dia sebagai uptrend, di mana dia sedang menaik. Dia sedang menaik. Kalau dia berbeza, ini adalah uptrend, dan kemudian kalau dia downtrend,
di mana dia daripada atas ini dia kejap okey, untuk downtrend saya ulang untuk downtrend dia berbeza, di mana apabila dia daripada atas ini dia membuat penurunan dia membuat penurunan sehingga ke bawah sini sehingga ke bawah sini kemudian dia membuat kenaikan, dia naik dia naik masa apa warna kuning pula okey, dia naik dan kemudian dia turun dan kemudian dia naik, kemudian dia turun, dia naik dan dia turun. Di mana kalau anda lihat setiap high ini ataupun setiap ketinggian ini, high ini dia lebih rendah daripada high yang sebelumnya, di mana kita panggil dia sebagai lower high. Lower high, di mana ini higher high, ini adalah lower high, dan ini adalah lower high, di mana dia lebih rendah daripada high sebelumnya. Ini adalah lower high, dipanggil rendah sebelumnya. Ini adalah lower low, di mana low ini lebih rendah daripada sebelumnya, dan ini adalah lower low, ini low ini lebih rendah daripada low sebelumnya, dan begitu juga di sini. Dan keadaan market dalam keadaan pergerakan price itu di dalam keadaan menurun, dalam keadaan menurun, ini kita panggil dia sebagai downtrend ataupun bearish. Okey, saya harap anda jelas. Ini uptrend, ini adalah downtrend, ini bullish, ini adalah bearish. So ini adalah market structure yang pertama. Market structure yang pertama di sini. Di sini adalah market structure yang kedua, dan kita nak lihat pula market structure yang ketiga pula bagaimana. Market structure yang ketiga, sekejap saya padam sekejap Untuk market structure yang ketiga adalah sideway. Okey. Sideway ni apabila price dia tidak berjaya membentuk sama ada higher high ataupun lower low yang baru, di mana kedudukan harga itu dalam range yang sama, dalam pergerakan range yang sama. Sekejap saya tengok sebagai contoh, apabila price dari bawah dia naik dan kemudian dia membuat penurunan, dan kemudian dia naik tidak melepasi high yang sebelumnya, dan kemudian dia turun tidak melepasi low yang sebelumnya, kemudian dia naik tidak melepasi high yang sebelumnya, kemudian dia turun tidak melepasi low yang sebelumnya, dia naik dan dia turun. Inilah kita panggil dia sebagai sideway, sebagai sideway. Okey, harap jelas. Sideway dia berada dalam range yang sama. Sama juga kalau misal kata price dalam keadaan menurun. Price dalam keadaan menurun, sebenarnya tadi saya break sebab hujan lebat tiba-tiba dan ada guruh ni hujan baru berhenti. Kemudian dia buat kenaikan, kemudian dia buat penurunan, tidak melepasi low yang sebelumnya. Dia naik tidak melepasi high yang sebelumnya. Dia naik, dia turun tidak melepasi low yang sebelumnya. Dia naik tidak melepasi high yang sebelumnya. Begitulah seterusnya, sehinggalah dia break ke atas ataupun ke bawah. Di tengah-tengah inilah yang kita panggil dia sebagai sideway. Jadi saya harap anda jelas tentang market structure yang kita belajar hari ini, di mana market structure itu ada tiga. Market structure itu ada tiga, iaitu uptrend ataupun bullish, downtrend ataupun bearish, dan sideway. Okey, ketiga-tiga ini adalah market structure yang berada di dalam chart. Okey,
yang berada di dalam chart. So kita akan lihat ke dalam chart pula. Sebentar lagi kita akan lihat pula dalam chart. Kita akan cari tentang trend market ataupun market structure ini. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu untuk uptrend, untuk market structure ini, ianya juga selain daripada kita kenali sebagai market structure, kita juga mengenali dia sebagai trend market. Okey, trend market. Sebelum saya lupa, saya takut saya lupa, trend market. Trend market. Okey. Setiap hari kita perlu lihat trend market ini untuk kita tahu ke mana pergerakan harga nak pergi. Okey. Jadi itu adalah yang kita perlu tahu, kita perlu belajar agar kita tahu dan kenal trend market. Ianya dapat membantu, memudahkan kita mencari tempat-tempat untuk kita entry sama ada buy ataupun sell. Okey. Kita tengok pula ke dalam chart sekejap. Baik, jika anda lihat bersama dengan kita hari ini adalah chart untuk Nasdaq. Kita akan lihat bagaimana market structure berlaku. Jika anda lihat kepada chart, ini adalah ini adalah bar chart. Biasanya kita akan menggunakan candlestick chart. Sebelum tu saya nak hilangkan dulu grid dia dan tak payah kerana kita tak payah tukar. Okay. Ini adalah candlestick chart. Okay. Candlestick chart di time frame H1. Ini adalah time frame H4. Untuk downtrend kita boleh lihat pada H4 ini lebih jelas. Tak kisah di semua time frame ada pergerak, adanya market structure ini. Tapi kita rujuk dulu di H4 ini. Jika anda lihat apa yang sedang berlaku, lihat. Nampak di sini berlaku penurunan, kemudian berlaku satu kenaikan, kemudian penurunan, kemudian kenaikan, kemudian satu penurunan, kemudian kenaikan, kemudian penurunan, kemudian penurunan, kemudian kenaikan, penurunan, kenaikan, dan begitulah seterusnya sehingga bawah. Jauh juga ni, agak jauh juga. Okey. Jika anda lihat di sini adalah pergerakan market dalam keadaan downtrend dalam keadaan downtrend, di mana setiap high ini tukar color jap. Setiap high ini kan yang baru terbentuk lebih rendah daripada high sebelumnya, dan setiap low begitu juga low adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya. Okey, ini kita panggil dia sebagai downtrend. Okey, untuk downtrend. Manakala untuk sideway, anda boleh lihat di sini ya. Di sini saya tunjukkan terus sideway sebab sideway ada di depan mata kita. Jika anda lihat pergerakan chart di sini begini, 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 begini dan begini. Di range inilah kita katakan dia sebagai sideway. Okey, market dalam keadaan sideway di area sini. Di area sini. Okey. Sekejap, dia jadi bulat pula. Di area sini. Di sini kita katakan sebagai sideway. Okey, kita lihat ke depan Kita lihat ke depan. Ya. Kita lihat ke depan, kita nak tengok market uptrend pula. Structure uptrend pula. Ya. Okey. Untuk uptrend, anda dapat lihat time frame. Sekejap Untuk uptrend, di sini. Di sini anda akan dapat lihat di mana trend sedang menaik. Ada satu kenaikan, kemudian ada penurunan. Ini tak berapa jelas, tapi boleh nampak jugalah.
Kenaikan, turun, naik, turun, naik, turun, naik dan turun. Ini kita katakan dia sebagai uptrend. Di sini sama juga. Di sini je okey, di sini sama juga. Sama juga di sini. Dah dapat lihat. Turun, dia naik, kemudian dia turun. Dia naik, dia turun. Dan dia naik. Dia naik, terus naik dan dia turun. Kemudian dia naik. Okey. Di sini pun sama juga. Ini market dalam keadaan uptrend. Okey. Market dalam keadaan uptrend. Jadi anda dapat lihat tentang downtrend dan uptrend untuk market structure. Ianya sedikit sebanyak dapat membantu anda mengenal market, dan saya percaya anda akan lebih mudah untuk tahu di mana entry anda, bagaimana anda untuk entry pada masa-masa akan datang. Okey. Pembelajaran seterusnya saya akan tunjukkan tentang support and resistance untuk anda tahu jangkaan-jangkaan di mana kebiasaannya orang buy dan orang sell. Tetapi walaupun anda dah tahu support resistance, anda belum boleh lagi trade sebab itu hanyalah basic. Sama juga dengan market structure ini, ianya hanyalah basic. Tapi anda boleh buat ulang kaji, boleh buat boleh buat backtest dengan menggunakan account demo untuk anda faham tentang market structure. Okey, terima kasih. Jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum.